Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد. Yang bahagia di jawatan kuasa masjid, tuan-tuan, perempuan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada pagi ini dalam masih lagi dalam awal bulan Muharram. Awal bulan kita kata tahun Hijrah lah, 1441 Hijrah. Dan berkaitan dengan hijrah, apa yang disebut oleh Nabi SAW dalam hadis yang direkodkan oleh Al-Imam At-Tirmizi. Nabi kata, Al-muhajir man hajara ma nahallahu an. Nabi kata orang yang ada semangat hijrah. Hijrah ni ada hijrah intiqal min makan ila makanin akhar, perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW. Hijrah yang kedua ialah sebagaimana yang dinyatakan dalam hadis ni. Sekarang ni kalau kita suasana dekat Perlis ni tak perlu dah nak hijrah tempat ni, kecuali sebab kerja, sebab rumah buat tempat lain ataupun kahwin baru, kan. Jadi mungkin pindah sebab tu. Tetapi dalam hadis ni, hijrah ialah al-muhajir, orang yang berhijrah. Man hajara ialah mereka yang berhijrah, manahallahu an, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semangat hijrah baru dalam seminggu ni, mungkin ada perkara yang kita cuba usaha tambah ibadat kita, tambah amalan sunat kita. Mungkin jemaah selama ni tak apa nak cukup 5 waktu sehari, kita tambah. Hak sebelum ni 2, sekarang ni 3. 2 lagi tak dan. Kan? Mungkin kita tambah menjadi 4, kan? Mungkin puasa sebelum ni jarang-jarang lah nak boleh dapat 3 kali dalam sebulan. Alhamdulillah kita boleh tambah Isnin, Selasa, dapat 8 hari sebulan. Asalnya 3 hari. Kan? Mungkin dari sudut kebaikan, alhamdulillah, rasa ramai orang boleh ubah dari sikit kepada banyak. Tetapi hakikat sebagaimana dalam hadis ni ialah orang yang berhijrah bukan nak tambah nilai dari sudut kebaikan dia, tetapi tambah nilai dari sudut meninggalkan apa yang Allah larang. Ibarat macam inilah, puasa tambah dah, sembahyang jemaah tambah dah, tetapi bercakap benar tak boleh nak tambah lagi. Duk melawak benda-benda yang tak ada kaitan pun kita tak boleh nak tambah nilai lagi. Apatah lagi mulut kita bercakap benda-benda yang tak ada kaitan dengan kita ataupun ada kaitan dengan orang. Kan? Sebagaimana orang yang suka mengata ni, kan, Nabi kata apa? Zikruka akhaka bima yakrah. Tabiat kita ni, kita suka cerita pasal orang. Kalau orang tu dengar hak kita bercakap, dia tak suka kita cakap pasal dia. Tu kira mengata tu. Kalau pegang kaedah tu, kita akan kurangkan bercakap. Kita akan kurangkan buat tindakan-tindakan yang tak betul. Dan inilah semangat hijrah yang sebenarnya. Seolah-olah Nabi nak mengisyaratkan kepada kita, nak tinggal keburukan, nak tinggal maksiat, nak tinggal kejahatan lebih susah daripada kita nak tambah kebaikan. Orang nak tambah kebaikan tak payah, tetapi nak kurangkan kejahatan, maksiat, benda-benda yang tak elok,
hak ni yang susah. Mudah-mudahan semangat hijrah kita untuk tahun ni tinggallah apa yang tak perlu untuk kita, tak ada kaitan dengan kita, kan? Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, hari ni pun kita dah masuk 8 Muharram. Sedap tak sedap macam itulah masa kita berlalu, kan? Jadi sebagaimana saya sebut minggu lepas, sebaik-baik puasa afdalus siyam ba'da Ramadan, sebaik-baik puasa selepas puasa, pada puasa Ramadan ni, as-siyamu fi syahrillahil muharram, ialah puasa pada bulan Muharram, atau kama qala. Jadi kita kata antara sunnah puasa ialah puasa pada hari Tasu'a, iaitu esok, dan lusa Ashura. Ashura tu puasa 10 Muharram, bukan bubuk sora. Kan, nak buat bubuk sora buatlah, tapi tak payahlah nak buat 10 Muharram, kan? Saya pun nak cadang masjid negeri tahun ni pun, kalau boleh kita nak buat bubuk sora juga tahun ni. Cuma kita tak mau buat hari puasa yang mana orang puasa lah. Kita buat hari Sabtu ke gotong royong, kan? Jadi bila nak buat kena himpun duit kan, nak tu je nak sebut, kan? Sebagaimana untuk esok dan lusa, alhamdulillah kita dapat tajaan daripada beberapa orang AJK, kita dapat tajaan daripada anak jemaah. Target 1,600, dapat 1,000 lebih, 1,600. Bukan habaq pagi ni jangan bagilah. Tak. Kan nak habaq pagi ni alhamdulillah ada orang sponsor kambing sekok. Tengok berkat bila kita duduk secara gotong royong ni, kan? Alhamdulillah. Cuma lepas ni nak tambah lagi, kok-koklah siapa nak sponsor pisang, ubi, santan pada lagi. Kawah ada orang kan? Kawah ada lagi. Aku tak ada kawah, kita beli kawah baru. Kan? Jadi insya-Allah nanti mungkin tuan-tuan saya usaha tengoklah, bincang baliklah dengan timbalan pengurusi bila kita nak atuk untuk buat gotong royong kacau bubuk sora, bukan bubuk Ashura, bubuk sora, kita panggil sora sudahlah, kan? Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah kita sambung kitab Riyadhus Salihin kita. Kita masih lagi dalam perbincangan tentang bab tentang fadilat ataupun keutamaan ataupun kelebihan membaca Al-Quran. 2 minggu dah kita baca bab ni. Tuan-tuan perempuan rasa semakin tambah baca Quran ke ataupun tak tambah lagi? Kan sama macam sebelum kita baca bab ni. Kan ni kira nak muhasabah betul ni. Kira saya baca ni kira tak habis elok saja ni. Kan bukan habis elok, habis nasi lemak sekali. Kan. Jadi mudah-mudahan tajuk hak kita baca sebelum ni sehari 3 muka, lepas baca tajuk ni alhamdulillah ustaz saya dah tambah 5 muka dah ustaz sehari. 4 hari juzuk ustaz, alhamdulillah. Siapa yang tak tambah lagi nak minta tambah lah, kan? Hak mana kuat sangat baca surah Abad, kurang sikit surah Abad, tambah masa untuk baca Quran. Siapa yang sebelum ni baca surah Abad, lepas subuh ubah baca Quran dulu, baru lepas tu cari surah Abad. Siapa yang ada Quran dalam telefon dia, nak baca WhatsApp punya banyak tu, baca Quran dulu semuka 2 muka. Baru 4 minit, baru 5 minit, 2 muka. Kan? Lepas tu nak baca WhatsApp setengah jam pun bacalah. Kan? Itu kelebihan bila kita belajar. Mudah-mudahan ada perubahan dalam diri kita dengan semangat hijrah yang kita ada sekarang ni. Hadis yang ke-6. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin wa an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah yarfa'u bi hadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin, rawahu Muslim. Hadis yang ke-6 daripada Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu, bahawa Nabi SAW bersabda. Umar Al-Khattab ni khalifah Islam yang kedua, kan? Radhiyallahu an. Dia menceritakan bahawa Nabi SAW bersabda, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman. Apa maksud Nabi? Nabi kata innallaha, sesungguhnya Allah mengangkat darjat dengan sebab kitab Al-Quran ni aqwaman, beberapa kaum.
wa yad'u bihi akharin, dan Tuhan juga merendahkan kaum-kaum dengan sebab Al-Quran ini akharin, kaum-kaum yang lain. Dalam satu hadis, dua benda yang Nabi cerita, yang mana kedua perkara itu ada kaitan dengan Al-Quran. Orang yang membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, menghidupkan, mensyiarkan Al-Quran, Allah angkat darjat dia. Kita tak payahlah nak sebut tentang kaum, kita sebut hak dalam rumah kita dulu. Kan? Sebut hak dalam rumah kita dulu. Kalau dalam rumah ayah mak pun tak baca, anak-anak pun tak baca, duk kira nak periksa je. Duk kira mengaji semata-mata. Kan? Ada lemah sikit sains, hantar tuition sains. Lemah sikit matematik, hantar tuition matematik. Lemah bahasa Inggeris, hantar ngaji bahasa Inggeris. Hak Quran lemah. Kan? Saya buka kelas Quran dekat Masjid Padang Katong, tuan-tuan sekalian, dapat komen macam-macam. Kan? Komen kadang sebagai AJK tu, oh ni kadang budak-budak main masjid, berlari dalam masjid, kotak masjid. Tengok, kita tahu. Orang hak komen tu kita tahu anak dia tak main masjid. Kalau anak dia main masjid, biasalah budak berlari dalam masjid, budak main-main kadang kotak, biasalah. Hak peliknya kalau orang tua berlari dalam masjid, budak berlari dalam masjid, tabiat budak-budak. Kan? Lepas tu kita letaklah RM10 yuran, sebab RM10 itu setiap minggu budak satu Ahad ada makan kita buat. Kan? Bila kita tak buat makan, budak-budak tengok, ustaz hari ni makan apa? Allahu Akbar. Kan? Rupanya seronok dia pemain ngaji Quran sebab ada makan. Rupanya makan ni tarikan juga. Kan? Tarikan. Cuma kalau kita nak buat dekat masjid kita setiap malam kuliah maghrib, semua dah makan, letih jugalah kita. Kan? Jadi saya teringat cerita apa dia? Cerita dalam TV3 dulu. Kan? Dia tunjuk satu tempat, dia panggil jemaah kolesterol. Kan? Asalkan lepas kuliah je dah makan, lepas kuliah je dah makan. Kan? Jadi semua pakat jadi kolesterol belaka. Kan? Tapi pagi tak apa. Pagi sebab sarapan pagi kan, mungkin malam tak sesuai. Saya nak cerita di sini, RM10 punya orang komen kata, tengok ustaz-ustaz kalau buat program kira nak cah duit ya. Dia tak tahu tak sebulan 8 kali kelas, duit itulah nak bayar kepada guru Quran, duit itulah yang bagi makan anak dia setiap hari. Hari yang mengaji lah. Dia tak tahu kita berhempah pula cari sponsor untuk sumbangan nak tajuk makan setiap minggu. Kan? Padahal kita hantar anak kita pergi tuition, ada cikgu cah sekali pergi tuition sejam RM10. Ada hak yang setengah cikgu punya ikhlasnya, habaq kat ayah, setiap kali tuition buat main duit siap-siap. Cikgu kira bukan sebulan sekali, cikgu kira setiap kali tuition bagi duit terus. Mudah. Allahu Akbar. Ikhlas sungguh. Kan? Ikhlas sungguh. Kan? RM12 satu kuliah sejam. Ada hak sejam setengah. Tak apa, kita bagi sebenarnya. Sebab apa? Sebab kita pandang ilmu kita. Kita kat rumah tak ada nak mengajar. Hantar anak pergi tuition kat cikgu, tak apa. Nilai cikgu ajak dengan RM12 tak ternilai sebenarnya. Nak ajak cikgu semula. Kan? Tetapi nak banding dengan Al-Quran, teruslah tak terbanding dah. Orang pandai sains, matematik, pandai speaking sekalipun, kalau bahasa nak baca Quran pun tak pandai. Awak nak speaking dengan malaikat muka nakir ke dalam kubur nanti? Kecuali kita nak bawa Al-Quran, itu modal kita dalam kubur. Kan? Jadi dalam hadis ini tuan-tuan sekalian, bagaimana Nabi sebut Allah angkat darjat umat ini dengan Al-Quran, dan Allah hinakan dia dengan sebab Al-Quran. Kalau rumah kita sentiasa kita baca Quran, mudah-mudahan ada keberkatan dalam rumah kita. Kalau kat rumah Quran pun tak baca, mak ayah tak baca, anak tak baca, duk sibuk dengan rajak lawak junior lah, maharaja mega lah,
dengan hak menyanyi lah, hak tutur, program orang tutur menyanyi pun ada, punya dari budak-budak sampai ketua, kan, macam-macam program. Kalau kata dalam TV tu hak yang paling seronok program hak masa maghrib tu, dari nak masuk maghrib sampailah nak isyak, hak tu program budak-budak yang terbaik sekali. Kalau Nabi kata zaman Nabi tak bagi mak ayah buat keluar budak sebelum maghrib, sebab munculnya dua tanduk syaitan timur dan barat. Lah ni tak payah kira setan luar rumah kan, dalam rumah pun setan ada, lebih dahsyat daripada luar rumah lagi, kan. Jadi tuan-tuan rahmati Allah sekalian, mudah-mudahan hadis yang ke-6 ini jadikan Al-Quran sebagai bacaan kita, dan cuba kita memahami Al-Quran dengan kita tadabbur Al-Quran, bagi ada terjemahan dekat rumah. Kalau boleh buat usrah dekat rumah, seminggu sekali 2 kali ke, seorang baca, seorang lagi terjemah, seorang baca, seorang terjemah, baru ada pembudayaan Al-Quran dalam rumah. Hadis yang seterusnya, wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la hasada illa fi ithnatayn rajulun atahu Allahul Qur'ana fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar wa rajulun atahu Allahu malan fahuwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar muttafaqun alaih al-ana'a as-sa'at. Okey, apa maksud hadis ni? Hadis yang ketujuh ni daripada Ibnu Umar. Hadis ke-6 pak riwayat ni anak pula. Tengok, hebat kan? Maksudnya pak dengan anak sama-sama jadi periwayat hadis yang hebat. Jadi Ibnu Umar radhiyallahu anhuma meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sabda baginda, la hasada illa fisnataini, tidak boleh hasad dengki. Orang kita kalau sebut hasad tak pada lagi, tambah dengan dengki pula, sebab hasad tu bahasa Arab, dengki tu bahasa Melayu. Tidak boleh hasad dengki, Nabi kata. Ni hukum yang utama, hasad tak boleh. Pahala kita secara harian yang habis dekat hasad dia, kan. Nabi kata apa? Iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hataba. Punya dahsyatnya hasad ni. Itu hasad ni ketabiat kita, harian kita, kan. Nabi kata berhati-hati kamu dengan hasad, sebab hasad akan makan habis pahala kamu. Sebagaimana kayu api, sebagaimana api makan habis kayu api jadi abu. Seolah-olah Nabi nak ibaratkan kat kita, kebaikan hak kita buat dapat pahala disebabkan kita hasad sesama kita, hasad dengan jiran kita, anak jiran kita, kawan-kawan kita, kita hasad habis pahala kita. Cuma Nabi kata boleh hasad dalam 2 perkara. Boleh, maksudnya hak lain tak boleh, kan? Baru ni saya sebut dah kepada tuan-tuan sekalian, kadang-kadang kita ni ada hasad dalam diri kita. Cara nak buang hasad ni ialah kita kena doa untuk orang yang kita hasad, kan? Kita baru beli kereta baru, tiba-tiba jiran pun beli kereta baru, comel pada kereta kita lagi, oh kan, kita kata amboi, ni nak lawan aku. Oh kan, ni nak lawan aku, tak padan dengan pencen dah. Aku tak apalah kerja lagi. Oh kan, aku gaji lebih pada dia. Tiba-tiba ni nak berlawan, ni nak berlawan. Ha kan? Ada mai perasaan macam tu ya, perasaan sahaja. Tetapi disebabkan perasaan tu kita dah bermasam muka. Kesan hasad ni dia bawa banyak benda yang buruk yang ada kaitan dengan hasad. Kita kata perasaan lintasan je sebenarnya. Dengki, hasad tu sikit je, tetapi dia buat kesan yang lain. Kesan dia tengok je nak kan, macam tu kan, kita tu kan, mula sikit je,
lintasan je hasad. Habis kebaikan kita. Kalau nak hasad, Nabi kata hasad dan dua perkara ni je. Jadi kalau mai perasaan hasad kepada orang yang kita ada hasad dengki kepada dia, baru ni saya sebut doa kebaikan untuk dia. Barakallahu fika, semoga Allah memberkati kamu. Habis. Kan, macam kenderaan yang kita belilah. Tabiat orang tua kita dulu, dia buat tepung tawar. Kan? Tepung tawar. Asalnya tepung tawar ni tepung sungguh. Kan? Kira tepung tu kira ni masak kambing pun bertepung jugalah. Kan? Jadi tepung tawar ni banyak yang kira orang tua dulu guna tepung sungguh. Orang kita dulu kira kambing tu di samping buang hanyak kambing. Orang tua dulu ada kepercayaan kambing ni bawa penyakit. Bukan kata tepung tu ada kaitan nak buang hanyak je, nak buang bau kambing je. Tepung tu asal orang tua dulu ni, kambing ni ibarat penyakit. Jadi nak buang penyakit kat kambing tu guna tepung. Bukan kata benda ni kita kata setakat kita kata dengan tepung okey buang hanyak. Dak. Asal usul dia memang khurafat. Saya dan dulu masa kecil-kecil orang tua ambil ayat tepung baca, siram atas kereta, siram atas motor ni. Kan punya dan dengan orang tua masa tu. Bukan kata umur tua sangatlah ni, tapi kebetulan kampung kita tu ada lagi tabiat tu. Kan? Menempung tawar tu. Tepung lah. Hak tawar tu dia nak tawarkan sial tu. Padahal sebenarnya setiap benda kadang-kadang agama ajak. Kadang-kadang kita rasa, agama tak ajak ke? Ada. Setiap benda baru, sama ada Nabi ataupun sahabat-sahabat, Nabi mendoakan keberkatan kepada hak benda baru beli tu. Contoh kita beli kereta. Naik kenderaan. Kadang-kadang orang puji kereta kita. Kereta kita mungkin kena ain. Ain ni maksudnya mata orang, pujian dia pun puji, cantik kereta hang baru beli, aku tak boleh nak beli. Balik aksiden terus kereta. Kesan puji tu. Sebab tu nak puji kena kata Masya Allah. Masya Allah cantik kereta hang. Kan cantik kereta hang. Kan. Ni kita kata kadang setengah orang puji tu barulah pergi tengok pengantin, pandai hang. Dapat bini comel. Balik kita cerai tu pasangan tu. Kita puji tak kata Masya Allah. Sebab tu pergi tengok pasangan baru kahwin kata apa? Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah berkati kamu berdua, pasangan lelaki dan perempuan. Dan Allah himpunkan kamu dan Allah memberkati ke atas kamu berdua. Dapat anak kecil. Tengok Nabi ajak apa? Barakallahu fil mawhub. Semoga Allah memberkati apa yang kamu dapat. Anak itulah. Doa Nabi doa apa? Keberkatan. Sama macam kita dapat benda hak baru. Pakaian baru ke, kereta baru ke, bini baru ke, kereta rumah baru. Doa dengan keberkatan. Bila Tuan punya benda, Tuan punya barang, doa dengan keberkatan. Kita yang ada hasad dekat dia, nak buang hasad ini, kita kena kata paling kurang barakallah, semoga Allah berkati kamu. Mubarak. Cuma mubarak ni orang Arab guna dua keadaan. Satu, semoga kamu diberkati. Dan orang Arab juga guna mubarak ni untuk ucap tahniah. Kan mubarak, ucap tahniah. Tetapi tahniah itu dalam bentuk diberkati. Kalau anak berjaya, kita kata tahniah mubarak. Kejayaan dia diberkati mudah-mudahan. Jadi untuk hasad yang dibolehkan tuan-tuan sekalian, yang pertama Nabi kata rajulun atahullahu al-Quran. Seorang lelaki atau perempuan yang Allah kurniakan Al-Quran kepada dia. Pandai baca, pandai ajak orang, boleh faham Al-Quran, amal Al-Quran pula.
Sebenarnya orang pandai baca Quran pun ada keberkatan dalam diri dia. Apatah lagi dia memahami Al-Quran dan seterusnya dia mengamalkan Al-Quran. Tentu berkat dalam kehidupan dia. Fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Dan orang yang Allah kurniakan Al-Quran kat dia, fahuwa yaqumu bihi, dan dia baca Al-Quran pada waktu malam, dia baca pada waktu siang. Baca di sini bukan setakat baca sajalah, termasuk praktikkan apa yang ada dalam Al-Quran. Kita tengok kawan kita, kita tengok aku tulah Quran aku merangkak lagi. Aku nak kena belajar. Dia nak boleh tera baca macam tu, pandai baca, pandai melagukan Al-Quran. Allahu Akbar. Ambil masa lama mana? Kan? Sebab tu kelas Al-Quran, biasa kita buka kelas Quran dari mai 30 orang, dalam tempoh dia 3 bulan tinggal 4-5 orang. Sebab tabiat orang kita kalau boleh ngaji kali pertama pandai macam tok guru. Mana mungkin tok guru tu ngaji. Kita ngaji dengan ustaz kita sebelum ni, bekas mantan imam kita Ustaz Mahat Adam. Dia lama mana? Kan, dengan umur dia kita kata dalam 72 kan. Saya rasa dalam 72. Terlepas dari 71, tahun 72. Dia belajar Al-Quran, dia hafal Quran dulu belasan tahun. Lama mana dah, 50 tahun dah dengan Al-Quran. Nak boleh bacaan macam tu, kita baca depan dia, talaki depan dia, nak boleh pandai macam dia. Dia 50 tahun dah dengan Al-Quran. Tiba-tiba kita baca sekali dua nak pandai macam dia. Mana mungkin? Sebab kadang manusia ni gangguan syaitan lah. Talbis iblis. Talbis iblis ni dia main belit kita. Kan dia main belit kita. Dia kita habis ngaji. Mula dah suruh ngaji. Ngaji. Tok guru tak setara mana pun ingatkan baca sedap. Dia bukan kira baca sedap, dia kira betul tajwid ataupun tak betul. Kalau betul tajwid, suara tak sedap. Tetapi sebenarnya tajwid itu menyebabkan bacaan jadi sedap dah. Suara sumbang ni tak betul dah. Memang tak boleh nak betul dah sumbang dia tu. Tapi nak cerita di sini tuan-tuan sekalian, biar kita ada hasad dengan orang yang pandai Al-Quran, baca Al-Quran okey, mengamalkan Al-Quran. Ada hasad dalam diri kita. Kan? Bila kita hasad untuk orang yang buat baik, secara tak langsung kita akan buang hasad-hasad kita dalam perkara yang tak ada kaitan dengan kita. Yang kedua, Nabi kata wa rajulun atahu Allahu malan. Dan jenis yang kedua ni, laki ataupun perempuan, ya Allah kurniakan harta kepada dia. Fahuwa yunfiquhu, dan dia menafkahkan harta dia. Bila sebut nafkah ni tuan-tuan sekalian, dia umum. Nafkah ni sedekah wajib pun nafkah, sedekah sunat pun nafkah, derma ke, wakaf ke, bagi sumbangan ke, hadiah ke, semua tu atas nama infak. Semua atas nama infak. Kan? Walaupun orang kata ni nak derma, ni bukan wakaf, ni derma, kita kata sedekah lah tu. Wakaf sedekah lah tu. Cuma pahala kekal ataupun tak, hak tu kita serah pada Allah Ta'ala. Biar ada perasaan tu. Bila kita masuk masjid mai subuh, Allahu Akbar, terlupa lah pula pagi ni nak masuk duit lah poket. Sedekah yang terbaik dari pagi sampai ke malam, hak waktu pagi yang terbaik. Waktu pagi yang terbaik. Sebab setiap pagi atahu malakan, 2 malaikat turun. Setiap pagi seorang akan berkata apa? Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berilah kepada orang yang nafkah ni khalafa, ada gantian untuk dia. Ada gantian untuk dia. Kadang-kadang Tuhan bagi terus ya. Kan? Banyak benda yang kita bagi Tuhan balas terus. Kadang-kadang ada juga, kan, ada juga kadang-kadang ni Tuhan tak balas terus. Kita doa harap
ni mudah-mudahan aku bagi RM10, lepas ni dapat 20. Mungkin tak dapat. Kan? Kadang-kadang Tuhan bagi dalam bentuk lain. Saya ingat minggu lepas, habis dah makan nasi lemak, saya bagilah dekat adik-adik yang apa dia, duk jaga kita, tolong susun semua ni. Saya suruhlah, kebetulan dalam poket ada RM10. Lepas tu hala nak balik, share lah, ada jual makanan situ tu. Kan, jalan hak sebelah sana tu. Beli makanan semua banyak juga lah, beli kira semua RM36. Baru nak keluar adik, jumpa makcik seorang makcik kita, tak apa ustaz, saya bayar kat ustaz. Tak payahlah makcik, saya bayar sendiri, banyak ni. Makcik, tak apalah ustaz, saya bayar. Tadi habis RM10. Hak ni orang belanja RM36. Tak, bukan nak suruh belanja pula hari ni, tak saja cerita ya. Memang pagi nak pergi situ juga, kan? Bukan nak suruh belanja dak. Nak cerita tu, maksudnya kira kita habis RM10, dapat RM36, jadi tengah-tengah tu seolah-olah macam RM26 dapat balik. Kan? Itu hak Tuhan cara nampak. Hak tak nampak banyak lagi. Tuhan bagi keselamatan dekat kita, Tuhan bagi ketenangan dekat kita, Tuhan buang sifat bakhil dalam diri kita. Orang semakin himpun duit semakin banyak, semakin bakhil sebenarnya. Itu je hakikat dia. Kan? Saya ingat kadang-kadang ada setengah orang ni, dulu saya pernah beratuk dekat Bank Islam, punya beratuk banyak ni. Kira baru dapat gaji lah. Dapat gaji ni yang nak ambil cepat sebab apa? Nak bayar hutang lah. Kan? Kereta hak bank, rumah hak bank lah ke? Kan? Cuma kita duk rasa macam kereta kita, rumah pun hak kita. Rupanya semua hak bank belaka. Kan? Jadi ada seorang ni punya, dia punya sanggup beratuk punya panjang. Rupanya kad dia nak cek duit gaji masuk. Tengok tu dia ada 30,000 lebih. Nak cek yang tu saja, yang kita ni punya beratuk lama, sebab nak keluar duit lah. Kan? Wak keluar kita kata 1,500. Kalau boleh nak keluar 3,000 lah, banyak lagi ni. Tapi sebab orang beratuk panjang, tak apalah. Wak keluar sekali lah. Hak 1,500 lagi ambil masalah lain lah. Tetapi ada orang beratuk ni semata-mata nak tengok dalam akaun dia banyak mana. Allahu Akbar. Bukan kita nak kata dia tu kedekut, tak. Tapi nak kata ada orang seronok tengok duit banyak tu. Kan? Biar kita ada perasaan tetapi sekalian. Tengok orang kan masuk masjid, ada kawan kita masuk duit dalam tabung. Ish, Allah Akbar, aku terlupa nak buat duit hari ni. Kan? Aku terlupa nak buat duit hari ni. Kan? Tapi tuan-tuan nak ingat, satu lagi malaikat doa, Allahumma a'ti mumsikan talafah. Ya Allah, berilah kepada orang yang genggam duit dengan kemah ni talafah, kebinasaan pada harta dia. Ni bukan saya doa ni, malaikat hak turun setiap pagi kat kita ni. Satu doa kebaikan apabila kita nafkahkan harta kita, dan satu lagi doa kebinasaan untuk kita. Kan? Tak perlu banyak pun tuan-tuan sekalian. RM1 pun banyak dah sebenarnya. Macam saya sebut dah, setiap kali mai kita istiqomah 2 kupang, sehari baru RM1. 7 hari dah RM7. Kan? Kalau kata semua anak jemaah masjid negeri istiqomah RM7 sahaja seminggu, sebulan kita boleh dapat RM28 dah. Bulan Januari kita boleh dapat RM31, Februari boleh dapat RM28, tahun 4 RM29. Kan? September kita dapat September apa? Jun, Julai, Ogos, September 30. Kan? Maksudnya sehari bajet RM1 sahaja. Kita RM1 ni kat rumah duk bawah kosen ya. Lari tak apa. Kira hak kupang-kupang dulu. Kan 2 kupang, tapi kalau kupang banyak sangat, kesian ke AJK nak kira pula. Kan? Masuk dalam kelang siling kan. Tapi nak ceritanya ialah kita kena ada hasad untuk orang buat kebaikan. Itu sahaja. Kan? Antaranya kebaikan dalam bentuk menafkahkan hartanya di jalan Allah. Ana al-lail, sama ada waktu malam ataupun waktu siang. Baca Quran pun siang malam, hak nafkah pun siang malam juga. Cuma kita bagi ala kadar lah.
Kan? Mungkin setengah orang gaji 10,000. Tak padanlah 28 ringgit sebulan. Kan? Mungkin untuk dia 50 ringgit lah sebulan. Tetapi kalau orang yang gaji 1,000, mungkin dia tak padanlah 28 ringgit sebulan. Banyak persen juga tu. Mungkin 15 ringgit pun jadilah. 10 ringgit pun jadilah. Ada peranan kita. Kan? Ada peranan kita. Sekurangnya orang kata duk pasal boykot, kita tak boykot. Kan? Kita kira hak masjid ni kita manfaatkan lebih. Kan? Kita utamakan barang orang Islam. Tak apa dah. Sebab saya cuba ke duk nak boykot lah 2 minggu ni. Pi kat kedai, barang orang kita tak ada pun yang kita kalau nak boykot tu. Susu anak tak ada pun produk kita yang jelas duk kajian hebat untuk anak-anak. Tak payah ke? Terpaksa beli juga. Tak ada produk kita hak betul-betul ini. Kan? Ada produk tetapi dari sudut kajian tu bukan tak pernah test balik anak cirik. Kan? Orang kata mungkin sebab baru tukar susu, cuba banyak hari pun cirik juga. Kan kita nak kekal lagi kot. Last kali balik pada susu hak sebelum ni lah. Kan? Jadi kadang-kadang tak apalah kita mengutamakan barangan orang Islam. Hak tu bagus. Kan? Kadang-kadang kita terpaksa juga. Kadang-kadang kita boykot kawan-kawan kita pekedai orang Islam. Boykot barang bukan Islam. Jadi hak yang bankruptnya Turki hak orang Islam tu. Kan tu maksud punya kita ni produk kita kurang. Kita boleh cakap saya tentang boykot. Tetapi dalam masa sama kita tak mampu untuk keseluruhan. Okey, hadis ini direkodkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Dan hadis yang ketiga pada pagi ini sebelum kita tengok kuliah kita, wa 'anil Barra' ibn Azib radhiyallahu anhu qala kada rajulun yaqra'u surat al-kahfi wa 'indahu farasun marbutun bi shatanaini fataghashathu sahabatan faja'alat tadnu wa ja'ala farasuhu yanfiru minha falamma asbaha at-nabiy sallallahu alaihi wasallam fadzakara lahu dhalika faqala tilka as-sakinatu tanazzalat lil Quran muttafaqun alaih. Apa makna hadis ni? Hadis ni pada Al-Bara' bin Azib radhiyallahu an menceritakan kana rajulun yaqra'u surat al-kahfi. Al-Bara' kata ada seorang sahabat ni dia baca surah al-kahfi. Wa 'indahu faras marbut. Di sisi sahabat yang baca surah kahfi ni ada kuda dia. Kuda marbutun yang diikat. Bishatanaini fataghashathu sahabatan. Yang mana dia diikat tu bishatanaini dengan tali sebelah kanan dan kiri. Mungkin kuda ni kuat melawan ke, tak tahulah. Biasanya ikat ni satu ikatan ya. Tetapi dia ni kanan kiri diikat. Okey, itu bukan isu dia. Isu di sini ialah kemudian orang yang baca tu fataghashatu sahabatan, tidak semena-mena dengan dia baca surah kahfi tu awan ni mai dekat. Awan ni mai dekat faja'ala tadnu, dan bila awan tu mai dekat faja'ala farasu yanfiru minha. Bila kuda ni tengok awan ni mai dekat orang yang baca surah al-kahfi, faja'ala farasu yanfiru minha, lalu kuda melarikan diri dari tempat tu, padahal kuda ni diikat. Kan? Bila awan mai dekat lelaki ni, kuda ni takut. Jadi kuda pun melarikan diri. Falamma asbaha, bila waktu pagi, atan Nabi SAW, sahabat yang baca surah kahfi yang pelik ni, dia kata aku baca surah kahfi, kuda aku tamat. Dalam kuda baca surah kahfi tu tiba-tiba awan mai dekat dengan aku, kuda ni terkejut, kuda lari. Jadi dia pergi cerita kat Nabi, fazakara zalika, lalu dia cerita kat Nabi pasal cerita tu. Lalu Nabi kata kat dia, tilkas sakinatu tanazzalat lil Quran. Nabi kata itu adalah suatu ketenangan yang turun kerana bacaan Al-Quran. Ni benda pelik yang berlaku kepada sahabat yang baca surah kahfi. Maksudnya
tenang baca Al-Quran, suasana tu jadi tenang, awan mai sekali. Seolah-olah kalau panas bila awan tutup, jadi bawah tak panas dah. Ya. Itu kita kata ada beberapa kesimpulan hadis ni. Yang pertama ialah orang yang baca Al-Quran memberi ketenangan kepada dia. Tuhan kata ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Tuhan kata hanya sahaja dengan mengingati Allah. Ingat ke Allah ni dalam keadaan kita sebut subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, kita sebut zikir kepada Allah. Dalam masa yang sama zikrullah ni juga merujuk kepada Al-Quran. Kan? Kita serabut setengah mana, tuan-tuan. Kadang setengah orang bila dia serabut, dia balik, dia buka radio klasik, dengar lagu-lagu lama, tapi tak hilang. Kan dia rasa rasa tak puas, dia buka Hot FM pula lagu rock hak sakan-sakan sikit, dia dengar pun dia tak tenang. Kan dia buka radio dia buka hak lagu trash, jenis ganas-ganas ni, kumpulan Scorpion. Oh, nama apa Scorpion? Kan dia dengar kok dia nak bagi tenang, tak tenang. Lagu sesedap mana pun habis lagu, dia mencari lagu lain pula. Dengar lagu yang sama bosan. Kan maksudnya dia tak ada rawatan tu. Tetapi Tuhan bagi jaminan, hanya dengan ingat kepada Allah, sama ada zikir ataupun baca Quran, tatma'innul qulub, memberi ketenangan kepada jantung hati kita. Dia serabut ni kat mana? Kat dada kita lah. Kan dari serabut kat dada pergi ke kepala kita, jadi pening, jadi ketak dada, naik kepala, jadi pening, serabut semua sekali. Tetapi dengan Al-Quran, nak tahu tenang Quran macam mana tuan sekalian? Bila kita baca Quran, tak habis muka lagi, kita dah lena dah. Baca a'udzubillah tu dah menguap dah. Menguap tu tanda kita tenang sebenarnya. Dahlah satu setan lah, kan? Satu lagi sebenarnya tenang. Kan? Ketenangan macam kita dalam majlis ya. Rasa dengar kuliah subuh mengantuk dengan tak mengantuk sama banyak. Mengantuk itu tanda kita tenang. Kan? Kalau kata sampai terlelap lagi tenang. Kan? Habis terlelap sedang tu. Kan? Pada saat je terlelap tu. Dekat rumah kita nak boleh terlelap, kadang punya susah, mai masjid dengar kuliah subuh terlelap saat lepas tu punya segang, makan nasi lemak 2 bungkus. Oh, nasi ada siap dah kan. Punya nak cerita tenang tu. Kan? Jadi tenang tu sahabat ni awan mai kat dia. Maksudnya awan dapat bezakan suasana yang tenang dengan suasana yang tidak tenang. Orang yang baca tenang, suasana pun suasana yang tenang. Jadi macam inilah saya nak simpulkan. Kat rumah tak dan kita baca Quran, carilah kaset, CD, radio yang baca Quran. Bagi baca Quran. Walaupun kita tak larat nak baca Quran, bagi mereka yang baca. CD baca, ada bunyi-bunyi baca Quran. Cuma bila baca Quran, kita jangan duk bersembang lah. Dengar baca Al-Quran tu. Sebab Tuhan kata wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Bila dibaca Al-Quran kepada kamu, hendaklah kamu dengar dan kamu diam. Mudah-mudahan Allah memberi rahmat kepada kamu. Duduk dalam kereta, buka kaset Quran sama, dekat rumah pun sama. Hak baca sendiri, baca sendiri. Kan? Kalau setakat kat rumah kita nak hambat setan gantung frame ayat kursi, gantung frame 3 rol, setan masuk juga. Yang setan tak masuk apabila kita sendiri yang baca, bukan frame yang baca. Jadi suasana Al-Quran memberi ketenangan kepada kita dan memberi ketenangan kepada kawasan persekitaran. Tu mudah-mudahan tuan-tuan sekalian, jadikan Al-Quran sebagai amalan harian kita. Setiap masa dekatkah kita dengan Al-Quran, kita wujudkan suasana Al-Quran kepada anak-anak kita. Nak study, nak ulang kaji, mula baca Quran dulu semuka.
Ni kadang anak kalau besar tak boleh dah. Semayang lewat pun tak apa. Kan? Sampai nak bawa jemaah pun tak ada. Seolah punya fokus baru UPSR baru. Seolah tu macam soalan macam muka nakir dah. Punya takutnya. Anak tak serah mana, mak ayah tu hak lebih-lebih. Termasuklah kita sekali anak PSR juga. Tapi nak cerita macam tu keadaan kita sekarang. Kan? Jadi menyebabkan keadaan anak tak ada nak tengok Quran kita sendiri. Kan? Jadi wujudkan suasana baca Al-Quran dan kita memulakan anak-anak tengok ke kita sebenarnya. Cucu-cucu tengok kita. Tetapi bila kita mulakan selepas maghrib, selepas solat, kita baca Quran kat rumah, anak yang tengok last kali dia akan baca Quran sama macam kita. Kita tak payah suruh. Kita tak payah suruh lah. Pada dengan perbuatan kita memberi pengajaran ataupun contoh kepada orang yang terdekat dengan kita. Wallahu alam. Ada soalan apa sebelum kita tangguh kuliah subuh kita pada pagi ni? Okey, kita tangguh tasbih kafarah subhanakallah bi. Ada soalan? Ya sila. Ya ain. Macam mana? Nak apa? Okey, ain, okey faham. Doa dia. Okey. Ain ni asalnya maksudnya mata. Ain ni mata, ainun mata, uzunun telinga, anfun hidung. Kan budak-budak duk apa kan. Okey, ainun mata maksudnya pandangan mata ni dia memberi kesan. Orang tengok lalu mulut dia puji. Dia kata, comelnya, segaknya. Kan? Mata manusia, sebahagian tak memberi kesan. Macam saya cerita sebelum ni lah. Kan? Kadang bomo, dia baca jampi. Ada bomo dia baca jampi tak jadi pun, balik tak jadi apa pun. Ada bomo, dia tak baca jampi. Hak benar menumpang dalam badan nak pergi merawat. Dah hak tumpang tu dah lari dah. Baru tengok bomo. Kan? Setengah orang dia ada keberkatan masing-masing. Kan? Jadi macam itulah pandangan ain. Ada setengah orang pandang tak ada apa pun, mai puji cucu kita tak ada apa pun. Tetapi ada hak seorang ni tengok cucu kita, tengok saja anak kita remam dah. Ada mata orang ni bisa. Mata dia bisa, mulut dia bisa. Kan? Mulut dia bisa. Jadi ain ni apakah rawatan dia? Rawatan dia kalau untuk orang kita yang biasa memuji sesuatu perkara, kita kena masukkan Masya Allah. Masya Allah, segoknya. Kan? Masya Allah, comel sungguh cucu hang ni. Masya Allah tu dengan apa yang Allah kehendaki. Masya Allah. Masya Allah suatu ta'ajub. Satu ta'ajub ni maksudnya kita kembalikan kepada Allah. Sebab mudarat manfaat mai daripada siapa? Mai daripada Allah. Okey. Manakala orang yang nak hadang daripada kena ain, budak kecil tak pandai baca. Jadi hang nak kena baca kat dia, mak dia lah, ayah dia lah, tok wan dia lah, tok dia lah nak kena baca. Kan? Antara doa yang Nabi baca kepada cucu dia Al-Hasan bin Husain, u'aizukuma bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin lamah. U'aizukuma, aku berlindung untuk kamu berdua, bi kalimatillah, dengan kalimah Allah yang maha sempurna, min kulli syaitan, daripada syaitan, wahammah, binatang melata, wa min kulli ainin lamah, dan daripada ain. Ain maksudnya budak hak kecil itu semut mai ketik dia tak tahu, dia tak reti nak tepih. Kalau jengking mai, kita minta doa siap dah, minta Tuhan berlindung daripada kalau jengking ke, lipan ke, tebuan ke, lebah ke. Kan? Kita minta berlindung daripada setan. Dan kita juga melindung daripada ain.
ain yang boleh membinasakan. Maksudnya mata orang bila dia puji, dia boleh membinasakan. Jadi kita minta Allah hadang siap-siap. U'izukuma, kuma tu dua orang lah. Kan? Kalau kata seorang, u'izuka. Kalau kata perempuan, u'izuki. Bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Kan? Siapa nak hafal doa ni, kena buka rakaman adik kita surah sunnah ni, buka last sekali. Sebab ni last sekali, sebab nak habis dah ni. Kan? Bukan minit last sekali, boleh ulang lah kat situ. Kan? Wa'izukuma bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Itu antara doa dia. Tak boleh kau Arab tuan-tuan sekalian, baca kau Melayu tak apa. Bukan semestinya doa ni baca kau Arab, cuma terbaik sama hak Nabi baca. Kan? Tapi kita duk cari tak jumpa-jumpa. Kan? Baca kau Melayu, ya Allah, minta berlindung cucu aku ni ya Allah daripada ain yang membinasakan cucu aku ni. Kan? Minta kau bahasa Melayu. Tuhan bagi ya. Betapa banyak doa bahasa Melayu yang kita panjatkan ke Tuhan, Tuhan bagi kat kita walaupun kita tak faham kau bahasa Arab. Kan? Asalkan Tuhan tahu hasrat kita, kan, permohonan kita, kan, bagaimana tautan kita dengan Tuhan melalui kita panjatkan doa kepada Tuhan. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arham jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijemput tuan